Itu saja. Terima Okey. kasih. Alright. Boleh jadi saya minta cadang ni. Foxtrot Delta cadang laporan diterima. Okey, boleh sokong. M2 SKR sokong. Sokong. Naik Maitu Romai Zulimar sokong. Okey, terima kasih. Okey, jadi terima kasih Encik Shua untuk laporan tu tadi, tambahan kepada aktiviti yang dilakukan. Okey, boleh kita go next saja dah. Okay, next Display. So, baik. Kita mula dengan 20 dulu ke 2019 dulu Zali? Jalanlah dua-dua sekali. Boleh je mana-mana, tapi kita maybe go from 19 dululah. Lepas tu kita saya sambung dengan 20. Okay. This is 19 Right. Nampak skrin? Okey, nampak. Okey, so Assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat pagi. Okay, so this is kita buat sekali 2 tahun punya laporan. Saya mulakan dengan yang 2019. So 2019, yang ni muka surat berapa Faru? Surat 3. 3 Okay, tak apa. Kita go up a bit. Okay, 2019 laporan ni semua kita dah settle dah dengan Faru member, dan kita dah settle dengan ROS semua. Tapi untuk pembentangan sajalah yang sebab kita tak sempat, so saya akan pembentangkan 2 sekali lah, 2 tahun sekali. So bermula dengan yang ini pada awal 2019, kita baki yang dibawa masuk ke dalam tahun 2019 seperti yang ditulis di atas tu, baki pada 31 Disember 2018 yang dibawa ke 2019 45,587 dan 21 sen. So muka surat ini ialah seperti biasa dia punya aliran tunai pada setiap bulan dalam 2019, berapa duit yang masuk dalam akaun kita dan berapa yang keluar. So secara keseluruhan sepanjang 2019 kita dapati jumlah yang masuk adalah RM13,032.42 dan jumlah yang keluar daripada akaun kita ialah RM64,000. Terbalik. Jumlah yang keluar 13,000 lebih tu, dan yang masuk ialah 64,424 dan 40 sen. So ini bermakna di akhir tahun 2019 kita berbaki dalam akaun kita 51,391.98 sen. So basically inilah dia punya main info dalam muka surat ni. Kita teruskan di muka surat yang berikutnya. So yang ini ialah pendapatan dan perbelanjaan kita pada tahun 2019. So bahagian yang pertama, bahagian atas muka surat ni ialah bahagian pendapatan kita. So secara keseluruhan kita pendapatan kita atau duit yang masuk 18,837 dan 19 sen tu terbagi pada kategori yang utama dia ialah yuran RM1,410, derma 300 dan operasi ni ada banyak operasi yang kita masukkan dalam kategori ni, termasuklah yang misi Palu ni sebenarnya pungutan derma. Tu kita buat training di Selai, ada juga duit masuk yang dibayar pada tahun ini, dan juga training kepada hikers yang kita baru sebut tadi, dan juga kita ada MCOM support kepada pelajar UKM yang membuat kerja-kerja amal di pos
GOP tak salah saya, tak silap saya di pos yang ini yang diketuai oleh Muttalib sepanjang yang menjadikan duit masuk ataupun kita punya amount sebanyak 17,000 lah. 17,000 dan RM5. So itulah perkara-perkara utama yang merangkumi pendapatan pada tahun 2019. Kalau kita scroll bawah sikit untuk melihat pula apa yang kita belanjakan di dalam 2019. Arul boleh tolong scrollkan bawah. Okay, yang ni panjang sikit. So maybe dia punya punchline dulu. Scroll bawah sikit nak tengok berapa kita belanja. So kita belanja RM20,053.87. So kalau kita scroll up sikit, kategori utama ialah operasi lah sebenarnya. Operasi ni berbagai-bagai, termasuklah belanja AGM kita, perkara 1, 2, 3 tu, and then misi Palu tu yang duit yang kita kumpul dan kita dermakan keluar, so dia dah masuk and then dia keluar lah sebagai duit keluar daripada akaun kita. Dan pembelanjaan untuk MCOM training, juga MCOM vehicle, kita ada buat permit maintenance dan sebagainya kat situ. Kemudian some activity saya kurang ingat lah, so MTE 2019. Okey, yang ini pun kita ada participate dan ada some perbelanjaan sikit kat situ. Kita ada juga belanja untuk antenna tower, dan masa tu kita ada sempat lagi buat buka puasa kot. So majlis iftar tu ada belanja sewa kemah dan sebagainya. Dan yang bawah selanjutnya tu ialah yang biasa kita belanja lah, utility, IRP, PO Box dan charge lain-lain, domain renewal and then repeater. Repeater ni kita belanja lebih sikit lah sebab ada kita buat okay, itu silap typo tu Farouk rasanya. Sebab kita 25. kita buat AA punya renewal 5 tahun sekali. Sebab lagi untung kita buat macam tu, kalau tak every year kita kena bayar dia punya registration fee. So sedikit typo kat situ lah, 2020 hingga 2025. And then yang last sekali tu ialah kita punya fixed asset punya susut nilai. Kita punya fixed asset ni ada satu je lah yang dimasukkan di sini, iaitu kita punya van. So susut nilai dia dikira sebagai 7,200. So all in all, bila kita ambil perbelanjaan ditolak daripada pendapatan, kita punya pendapatan tolak perbelanjaan pada tahun 2019 ialah negatif lah, maknanya kita belanja lebih sikit, 1,216 dan 68 sen. Okey, so itu ialah dia punya saya punya taklimat tentang pembelanjaan dan pendapatan kita. Seterusnya yang ini asset liability report. So as kita selalunya kita declare asset je, kita tak ada liability. So asset tetap kita 12,600 tu, maknanya kita punya fixed asset ialah van kita tu lah. Dan aset semasa tu yang maknanya kita punya duit dalam tangan. Duit dalam tangan dalam bank campur-campur semua. So secara keseluruhan nilai aset kita ialah 63,000 dari segi aset lah. 63,991 dan 98 sen. So sebab kita tak ada liability, so maknanya kita punya total asset minus liability is the same amount, yang sama 63,991 dan 98 sen. Okey. Saya harap clear setakat ni. Yang tadi kita cakap pasal susut nilai, so maksudnya value of our vehicle tu tiap-tiap bulan dia akan turun value sebanyak RM600 setiap bulan. So sepanjang tahun 2019, 12 bulan dia akan bersusut nilai 7,200 lah.
That's why dia punya amount tu yang kita sebut atas tadi 7,200. Seterusnya. So, okay. So, yang ini pada 2019, 31 Disember, kita punya van tu, dia punya nilai pada that date tu 12,600. Tu nilai dia. Pada masa tu, kita dah susut nilai sebanyak 39 bulan. So, aset kita memang kita kira sebagai 5 tahun. 5 tahun bermakna 6 bulan. Kalau tengok pada kolom keempat tu, hayat aset 60 bulan. 5 tahun lah tu. So pada akhir 2019 dia sudah kira nyawa dia dah habis 39 bulan lah. So berbakinya tu bawa ke tahun depan yang kita akan lihat nanti dalam laporan 2020 seterusnya. Azali, yang kita susut nilai ni is a straight line lah. Fixed straight line. Fixed straight line. Kita buat simple sahajalah. So dia punya acquisition amount, kos pemulihan 36,000 kan, kita bagi flat 5 tahun 12 bulan kali 60 bulan kita bagi, so sebulan akan jatuh jadi RM600. Betul. Yang menarik. Saya. Yang menarik. Hanya aset van saja ke yang macam radio semua tak included ke? Yang radio punya included, tapi dia dah habis dia punya nilai tu pada tahun sebelumnya. Kita ada yang sebelum ni kita ada 3 lah item. Saya rasa kita punya radio dengan apa lagi satu cabin lama lah. Pak lah, just to help Hazali. Ada dulu kita ada aset cabin, aset radio semua dah habis lah dia punya lifetime dia. Maknanya dah lebih 50 daripada 5 tahun lah sebenarnya. Dah habis lah dia punya ni. Jadi dia tak appear dalam laporan tahun ni. Ya, dia dalam accounting walaupun dia dah habis, it become $1 value. $1 value. Jadi you kena put in the asset jugalah. Jadi kita ahli tahulah ada aset-aset yang dimiliki oleh Mares tu. Tapi $1 value pun tak apa. Okay. So, maybe kita boleh buat improvement untuk tahun depan dapatlah untuk kita re-registerkan aset yang dah live. Senarai-senarai tu semua ada, boleh di-includekan lah. Kita boleh declare sebagai nilai buku RM1 sahaja. Okay, terima kasih Wak Lah. Meaning in the next one kita senaraikan juga aset yang kita ada, and then the column next to it kita senaraikan value dia lah. RM1 pun sedikit lah. There will be a complete asset listing lah kan. Cuma untuk aset yang kita beli lah, sebab kita pun banyak juga aset yang kita dapat sebagai donation. Ya. Any asset yang melebihi dia punya threshold tu yang kita declare sebagai fixed asset, kita akan list lah. Tapi aset ataupun perkara-perkara alat-alat yang kita beli sebagai expenses tak masuk dalam ni lah. Dia masuk dalam perbelanjaan yang kat atas tu. Yang donation kita tak declare lah. Kita tak masukkan dalam senarai fixed asset kita. Okay, so next. Okay. Format dia sama je, saban tahun. So sekarang ni kita pula lihat yang 2020. So kalau kita ingat nombor yang baki pada akhir tahun 2019 tu, baki tu dibawa ke hadapan masuk ke 2020, RM51,391.98. So yang ini muka surat penyata aliran, duit keluar dan duit masuk sepanjang setiap bulan, yang mana jumlah masuk keseluruhan 56 jumlah yang ada ataupun yang masuk tu ialah 56,195 dan 33 sen, dan kita keluarkan sebanyak 7,187 dan 65 sen, bermakna pada akhir tahun 2020 kita berbaki dalam akaun bank dan dalam tangan campur dua-dua RM49,007 dan 68 sen. Okay, so next kita lihat pula perbelanjaan untuk tahun 2020. Mungkin tak banyak aktiviti dapat kita lakukan, jadi dia punya muka surat ni pendek sikit daripada yang tahun lepas. So walaupun sama, di bahagian atas ialah bahagian pendapatan kita, pungutan yuran, pungutan derma,
dan operasi pungutan atau duit yang masuk berkenaan operasi berjumlah RM4,803.30 derma. Okey, yang derma tu kita pada masa ni kita ada buat pungutan derma untuk bantu Barisan Hadapan. Kalau kita ingat lagi, kita kumpul and then kita dah berjaya lah mengumpul RM3,000 lebih, RM3,050 tu. Dan nanti perbelanjaan dia belah bawah lah yang kita bagi kepada pihak-pihak yang kita bantu di bahagian perbelanjaan. And then let me see anything yang menarik itu. Okay, just to be clear, yang projek koperasi Mares Batal tu, kita remember kita ada some effort kita nak try buat koperasi, tapi yang itu diketuai oleh Mutalib pada masa tu. So ada secara berasingan, ni tak masuk dalam akaun Mares, ada pungutan wang, tapi disebabkan projek tu dibatalkan atau tidak mahu diteruskan, jadi ada setengah-setengah orang yang dah bahagi duit berhasrat untuk bahagi saja kepada duit yang terkumpul tu, bagi saja kepada Mares sebagai derma. So yang itu yang di bawah kategori projek koperasi Mares Batal RM500. So yang ini di pihak yang tu bersetujulah diberi pada Mares sebagai kita punya income lah untuk tahun tu. Kalau ada soalan tu mungkin Mutalib boleh elaborate, tapi saya rasa yang ini kita semua maklum lah, kita dah tak jadi nak buat koperasi buat masa ni. Okey. Saya nak beralih kepada bahagian perbelanjaan untuk tahun 2020. So yang tadi operasi derma, kita derma kepada Barisan Harapan tu sebanyak 1,931. So ada dua kali ke ataupun ada dua pihak yang kita bantu, saya tak berapa ingat. Tapi what is important kat sini je, actually kita kumpul 3,000, kita baru derma dekat 2,000. So kita ada lagi 1,000 yang kita tujuankan untuk bantulah. So kita masih lagi boleh membantu daripada segi tu, kalau ada cadangan kepada pihak mana ke ataupun kepada siapa yang memerlukan daripada segi ini. Ada lagi secara tepat baki 1,118.60 sen yang kita ada dalam akaun tu actually was intended for derma COVID-19 daripada Mares. So yang itu maybe keep in mind, mungkin boleh dibincangkan kalau siapa ada idea yang baik lah untuk menggunakan duit tu, ataupun duit tu dibenarkan untuk diserap untuk penggunaan operasi kita. Itu nanti boleh bincang. Itu sekarang ni saya nyatakan dululah, kita ada baki kat situ untuk this special category. Okey, operasi lain-lain agak clear. So yang kita punya operasi tu ada cost dia, some of the cost kita masuk kat sini, and then Mares Clubhouse tiang elektrik pun kita dah belanja sikit. Seterusnya ialah utility cost, sewa PO box, charges, bank charges untuk penggunaan cek, domain renewal, dan sekali lagi aset punya susut nilai sepanjang tahun RM600 kali 12 bulan, dia susut sama macam tahun lepas. So all in all pembelanjaan kita ialah RM14,387.65 sen. Bermakna kalau kita tolakkan, kita daripada pendapatan kita negatif lah RM9,584.30 sen. Okey. Saya harap jelas. Kalau kita boleh pergi dulu ke next section. Okey, ini aset macam-macam tadilah, asset versus liability. Kita punya asset 5,400 tu yang fixed asset, kemudian wang tunai semasa di bank
Jadi kita punya liability tak ada, so asset minus liability kita ia jatuh kepada RM54,400, RM7.68. Okay. So the next is again tahun 2020 kita masih lagi susut nilai sepanjang tahun. Just preview tahun ni dia akan sampai bulan mana dia tak sampai hujung tahun. So tahun 2021 ni dia akan habis lah. Dia akan jatuh zero ataupun kita akan defaultkan kepada RM1 yang macam Pak lah nasihatkan tadi. Okay, so tapi macam mana pun 2020 dia masih lagi susut nilai sepanjang tahun RM600 setiap bulan. Next. Okay, itulah dia punya nilai dia. Telah susutlah setahun lagi tu dia dah tolak, so dah 51 bulan. So maknanya tahun ni dia tinggal 9 bulan je lah. Tahun 2021 dia akan tinggal 9 bulan je. Bulan 9 ni kira habis lah. Bulan 10 dah zero lah. So that's the nilai lah, dia nilai van kita pada akhir tahun 2020, 5,400. Dan I think last ada lagi tak? Tu je kot. Okay, yeah, that's muka surat terakhir lah untuk laporan kewangan tahun 2020. Farouk? Okay, thank you ni Abang Azali. So kita buka untuk perbincangan kalau ada apa-apa. Okay, FD sini tengok dah baki dalam bank ada sekitar 50,000. Ini semua dalam akaun simpanan ataupun ada sebilangannya dalam fixed deposit atau yang ada keuntungan lah. Oh, tak ada. Kita semua ni dalam akaun simpanan kita. Tiada dalam akaun yang lain berasingan ataupun sebarang investment. Okay. Kita just for info, kita always for now kita maintain satu akaun sajalah. Baru? Yep. Okay, so any other question? Dia kita kena maintain lah untuk nanti ESCO yang baru kan nanti Mares apapun account bank satu je, dia tak boleh ada banyak account. Sebab itu cara kita kontrol, kita tak mau ada jadi macam persatuan-persatuan lain lah, banyak account sangat nanti pening kepala. So far alhamdulillah lah kita maintain satu account, senang. Okay, kalau tak ada apa-apa ni, saya buka untuk cadangan supaya laporan kewangan tahun 2019 dan 2020 diterima soal pencadang dan juga penyokong. Kalau tak ada apa-apa lagi. Saya 9WSK2 JOQ cadangkan laporan kewangan diterima. Okay, penyokong. Software dia atas sokong. Okay, terima kasih JOQ dan FD for your assistance. So Ashok, boleh kita move to the pembentangan usul. Okay, okay, terima kasih kepada saudara bendahari kita Azali dan juga yang mencadang dan yang menyokong agar laporan kewangan kita diterima. Terima kasih. Seterusnya, pembentangan usul-usul dari ahli. Kalau ada mana-mana ahli yang ingin mengusulkan apa-apa cadangan dan ianya boleh, kita pun boleh usulkan benda-benda yang berkenaan dengan perlembagaan sebab kedatangan kita dah 34 Baru. Tapi, ya boleh usul, tapi kalau kita nak tukar kita kena buat dia punya ni lah, kita kena present nanti next AGM atau EGM lah kalau nak buat pertukaran. Alright. Nak saya maklumkan setakat tarikh tutup untuk penerimaan usul pada Jumaat
22 Oktober 2021 jam 5 petang, saya tidak mendapat sebarang usul lah untuk dibentangkan. Jadi saya buka untuk ke sesi mesyuarat ini untuk sebarang usul dan juga cadangan. Okey, silakan. Mungkin FD tak ada apa-apa. mungkin ahli-ahli nak tahu tentang ROS punya pendirian ataupun ketetapan dia orang tentang AGM online ni. Macam mana Faru, boleh cerita sikit? Okay, to share, sebenarnya memang pada tahun 2020 memang ROS benarkan satu, kita penghantaran laporan boleh dilewatkan. Mesyuarat juga dialu-alukan untuk diadakan pada tahun 2020. Mesyuarat dicadangkan supaya kalau dapat buat through online lah. ROS memang cadang, tapi penghantaran laporan tu memang dia buat sampai hujung tahun lah, 31 Disember 2021 kalau tak salah saya. Untuk 2021 pun sama, tidak ada material changes untuk arahan tu, tapi penghantaran laporan, kalau persatuan tak membuat mesyuarat agung tahunan, dia kena buat sebelum 31 Mac, tapi kalau persatuan bercadang nak buat mesyuarat agung tahunan dalam tempoh 60 hari selepas mesyuarat lah. So jadi untuk kita menangkan kita dah buat mesyuarat ni, so kita ada 60 hari lah untuk submission nanti daripada tarikh mesyuarat. So untuk yang lain, untuk fizikal masih lagi bergantung pada ketetapan kerajaan tentang PKP dengan juga PPN lah. Kalau kata mungkin tahun depan kalau tak ada halangan, mungkin kita boleh back to mesyuarat di clubhouse ke macam mana ke. Saya nak yang ni tentang MERL lah. Mungkin saya boleh usulkan pendirian MARES kat sini. Bro, boleh Boleh. Okey, untuk ahli-ahli semua, kita mendapat kita melihat MERL sekarang ni disebabkan beberapa kekangan, ianya tak dapat bergerak dengan efektif. Jadi saya ingin mencadangkan pendirian MARES kepada MERL ni agar MARES mencadangkan nanti kepada MERL agar perlembagaan MERL diubah suai di mana sekiranya di mana pada pemilihan Exco MARES Exco MERL nanti, ianya bukan lagi dibuat mengikut individu, malah ianya sebaik-baiknya dibuat mengikut persatuan. Sebab sekarang katalah presiden dia dari REX, ya, bila ini secara individu, tetapi dia punya setiausaha daripada MARES, maka bendahari pula di Jasra sebagai contoh. Dari segi operasi pentadbiran ianya menyulitkan. Oleh yang demikian, saya ingin mencadangkan usul supaya MARES nanti akan mengusulkan kepada MERL dalam AGM-nya agar perlembagaan diubah di mana pemilihan Exco adalah mengikut persatuan. Sekiranya sebagai contoh katakanlah MARES dipilih untuk menerajui MERL, seluruh Exco MARES akan mengambil akan diterima sebagai Exco MERL. Presidennya tu, bendaharinya tu, setiausahanya itu dan AJK-nya, supaya MERL dapat ditadbir dengan lebih efektif. Itu adalah cadangan saya lah tentang pendirian MARES kepada MERL ni. Macam mana ahli-ahli, boleh ke? Cuba bukalah kalau ada ni. Falah, macam mana Falah? Okay, saya punya pendapat pula kalau kita nak usulkan macam ni, sebab keahlian adalah keahlian kita adalah individu, tak ada individu.
Kali MRL ada persatuan. Kelab. Betul. Club. Kita kena bincang dulu dengan ROS. Boleh ke tidak? Sebab pemilihan ni dia go by jawatan. Dia tak go by block. Dia tak go by end block kan. Kita kena tanya dulu ROS boleh ke tidak. It's a good idea. At least the jawatan kuasa tu boleh bergerak dengan more efektif. Dan saya juga nanti akan bercadangkan lah. Mungkin you cadang di peringkat Mares lah. Tapi saya cadang di peringkat saya. Kemungkinan setiausaha bendahari ini pegawai. Jawatan untuk pegawai kita buat lantikan. Bermaknanya dia tidak dipilih dalam mesyuarat agung. Kalau dia dipilih dalam mesyuarat agung, kita nak gugurkan dia tak boleh. Tapi kalau dia dilantik, dia tak perform, kita bila-bila masa boleh gugurkan dia. Dan ini kita tak perlu pun melalui proses mesyuarat agung. Tapi pilihan dilantik lah, dia dilantik. Pegawai yang bekerja ni macam bendahari, setiausaha, penolong setiausaha, penolong bendahari ni semua dilantik. Dan kita boleh ubah bila-bila masa melalui mesyuarat AJK. Tu kalau Mares nak buat sebagai usaha pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya pun ahli Mares kan. Dan yang ketiganya is a good one lah. Kita kena, everybody kena at least now hidupkan balik MARL ni, kerana that is our dignity lah. Orang dah kenal lah MARL ni, tapi sampai masa kepimpinan yang lepas kita nampak begitu malap lah. That's all. Thank you Mas Niti. Thank you Tuan Presiden. Okay. Ada juga nak minta tanya RS lah, sebab bila ada Malaysia tu, since new punya rule, rasanya dia nak kena ada representative from the state. Tak tahulah, need to be check lah. Macam yang ni itulah. Mares kita kena ada rep state lah. Tak, Mares pasal before the rule. Okay. So yang new society rasanya memang itu sebab ada pernah nak try kat. Jadi dia ada mention lah benda tu. From the AJK punya tu. Tak pastilah, need to be verify balik. Okay. I think Mutalib is back. MARL kena. MARL kena. Bila you pakai Malaysia tu, is a national level, dia kena ada, tak silap saya, minimum 7 state kena ada dalam tu. Sebab dulu masa kita tubuhkan, kita ada 7 negeri kan. Mana dia dalam AJK dia kena ada wakil daripada 7 negeri ni lah, yang alamat AJK berada di 7 negeri. Unless maksudnya 7 negeri tu fix, maksudnya kena lantik juga wakil ke macam tu kot. Tak pastilah. Dia proses untuk pendaftaran. Selepas pendaftaran you can do anything. Ini okay. Pengalaman saya. Saya ada satu gabungan tu, dia pun ada Malaysia juga. Tapi selepas tu kita pull out, dia tinggal 2 negeri pun dia masih consider okay lagi. Lagi satu, I don't think is the perwakilan daripada negeri itu adalah AJK. Is the keanggotaan. Kan? No, AJK dalam bila nak tubuh, require in the AJK. Bila nak tubuh lah. Masa tu kita tanya masa tubuh tu lah. Tapi itulah to be check. Maksudnya kalau dah sekarang ni benda tu still require ke tak pastilah, tu need to confirm lah. Okay. Requirement, okay. Nanti satu kali minta check kan? Saya nak tambah, saya setuju yang Palas cakap tadi tu. Dia untuk pertubuhan, sebab kita nak dapatkan nama Malaysia tu, dia kena ada 7 negeri AJK. Tapi kalau dah jalan ni sekarang, dia tak masalah saya rasa. Tak ada masalah. Hanya untuk penubuhan kan? Betul untuk pertubuhan. Sebab kita nak dapatkan nama Malaysia tu, dia kena ada 7 wakil. Nama alamat negeri je sebenarnya. Alamat negeri wakil. Walaupun dia duduk kat KL tak apa. Okey. Lagi satu ni cadangan Pak Lah berkenaan dengan pegawai-pegawai MAR tu melalui lantikan, bukannya pemilihan tu pun idea yang bagus lah. Ingat kita memudahkan pengurusan nanti. Okey, kita setuju lah, kita cadangkan sebagaimana yang Pak Lah idea Pak Lah tadi.
Boleh. Setuju. Alright. Kita yuran ahli boleh naikkan tak? Yuran ahli mana? Persatuan mana you nak naikkan ni? MRS ni, mesyuarat agung MRS ni. Mares. Boleh kalau Kerana naik. lulus AGM. Biasalah. Buat usul dan kita buat dia punya propose masuk dalam ada AGM atau EGM lah. Boleh usul lah ni? Boleh usul untuk next tapi kena Next kena AGM drive. Next AGM lah. And then kita kena ingat bila nak buat perubahan tu nanti next AGM kita kena dapat kedatangan ahli yang ramai lah. Kalau quorum tak mencukupi. Dia kena 2/3. When you want to pindah perlembagaan 2/3 kena ada. 2/3. So tapi tak apa, kalau ikutkan kalau keahlian aktif kita pun sekarang dah consider keahlian aktif kita tak ramai. Kita dah tak sampai 150 orang. Keahlian aktif, keahlian berdaftar tu memanglah ramai 900 lebih, tapi yang aktif bayar yuran apa semua. Cuma kita kena make a call lah untuk yang mana dah sampai 5 tahun tak bayar tu, whether automatically kita consider tak consider sebagai inilah ahli berdaftar lagi ke macam mana. Whiskey Fox nak mencelas sikit boleh? Boleh. Untuk ahli Mares, untuk tahun kan kita pandemik, untuk tahun 2020 hingga sekarang, berapa ramai yang dah bayar? Tak ramai pun. Kalau ikut yang macam 2 tahun ni tak sampai pun 30 orang. Yang buat keahlian baru rasa tahun ni pun itu saya proses baru 4 orang, 5 orang. Daripada tahun 2020 sampai sekarang yang baru pendaftaran baru. Tapi tengok dekat Facebook ramai je yang join. Itu sebab tu kita tak boleh ambil sebab itu itu Facebook members bukannya. Tak boleh buat suruh dia orang sebab kalau dia nak daftar jadi ahli kita kena go through kita punya proses perlembagaan. Yang nak dia kena daftar dengan secara betul lah, isi borang dan sebagainya. So baru ni saya ada proses lebih kurang 6-7 ahli yang Abang Zali ada bagi. Last year pun lebih kurang 5-6 ahli je. Lepas tu renewal ada lagi few sikit. So all in all I think yang saya broadcast hari tu kepada Exco update membership rasanya around 100 plus pun lah. 100 plus lah. Yang baiknya sebab kita ada ramai keahlian seumur hidup. So jadi mana-mana ahli yang ada saya recommend lah yang mana datang ini just proceed terus ke keahlian seumur hidup, jadi senang dia tak risau and dia easy untuk kita maintain dia punya membership tu. Kalau tu bayar masih terbuka ke? Macam mana? Untuk yang ni Padeh apa ni yang keahlian tu masih buka ke? Seumur hidup. Ayub. Sorry, keahlian semua hidup ke? Ya. Ya memang keahlian semua hidup kita offer kepada yang mana yang dah jadi 2 tahun ahli, kita boleh offer dah. Kita memang dah allow dah lama dah. Tak dalam constitution ada ni ke? Ada, memang ada. Keahlian semua hidup. Kita ada 3 kan. Okay, thank you. Baru nak tanya. Okay, kalau untuk keahlian seumur hidup tu, kalau dia orang yang mohon tu, kalau yang yuran tu kita tak separate yang itu masuk dekat fix ke apa ke untuk ahli. Yuran in terms of pembayaran, duit yang kita terima semua masuk satu akaun je. Kita tak kacau. Tapi bila dia dah ahli seumur hidup, jadi kita senang dalam kita punya recording terus dia member lifetime membership dah. Dia senang kita nak tracking pun senang. Kita dah tahu dia lifetime member. Okay. So kena bayar, aku dah last tahun ni. Sebelum Talib naikkan yuran. So kalau aku bayar 5 tahun ni. Baik, kalau pada 5 tahun bayar je lah terus lifetime, settle, dah tak fikir dah lepas tu. Lifetime berapa? Lifetime is RM300. 300 okay. Tengoklah new yuran baru macam mana. Tapi dia ada, kita pernah discuss I think 2-3 AGM yang lepas, I think 2000 berapa tu. Sebab pro and cons dia lifetime ni good untuk I think untuk that year punya income sebab banyak, tapi long term after 10 tahun sebab dia 10 tahun punya payment. 10 tahun after 10 tahun
kalau dah semua orang lifetime, katalah 150 orang buat lifetime 10 tahun okey lah. Lepas tu lepas 10 tahun kita tak ada income membership lah. Itu yang nak kena cadang tu masuk fee deposit ke apa. Tapi I think I just nak share I think kita punya rakan Whiskey 2 Tango November Kilo Tank, dia ada share dia punya persatuan isu pasal membership jugalah. Tapi they found out that there is a mechanism kita boleh buat tak payah ada yuran yuran keahlian, dia macam mungkin just entrance fee saja, and that one menyenangkan dari segi numbers of members lah. Ada dia punya, tapi saya tak tahu dia punya detail lah. But there is a mechanism kita boleh buat supaya tak perlu yuran tahunan, just yuran pendaftaran sekali saja dan menyenangkan kita. Mana ahli tu kita tahu maintain. Jadi kalau untuk persatuan yang ahli dia ramai, dia punya renyah dia bila nak buat anything yang memerlukan sokongan ahli, mesti sebanyak ahli tu. Kalau ahli you ada 5,000 orang, you nak tukar perlembagaan, macam Pak Lah kata tadi, 2/3 daripada 5,000 orang. Sebab ahli aktif you is 5,000 orang. You sentiasa ada ahli aktif, you tak ada ahli yang expired. Dia ada pro and cons dia benda tu. Tapi bagus dia nak bila buat AGM, bila buat apa ni, panjang umur Tank. Halo Tank. Tank, aku baru cerita pasal kau. Faru Azali. Ya. Apa ni, maybe saya nak add comment lah. One of thing saya nampak, kalau katalah ramai orang buat lifetime pada that certain year, so kita ramai lah, kita banyak lah, RM300 kali berapa orang tu kan, so we have a good revenue for that year. And then we could fall into the situation whereby then kita boleh buat projek besar, so whatever yuran yang supposed to tahan 10 tahun tu boleh dihabiskan dalam tahun tu juga, sebab kita buat projek besar. Lepas tu kita tak ada income daripada segi yuran lagi lah. That is the thing about so itu pun saya berbelah bagi jugalah. So for now myself lah, I continue pay yearly in a sense, I mean trying to support on annual basis lah, rather than one time. And then you know, that is the pros and cons lah. Of course daripada segi operation and macam you cakap tadi, membership punya validity senang kalau lifetime je, semua kita boleh kira ahli yang aktif lah, tak perlu nak kira balik siapa yang dah bayar atau tak bayar. Farouk. Okay. Farouk. Okay, I think boleh I apa ni? I nak share screen sikit. Boleh. Okay, nampak Geng, nampak Okay, yang ni council members kita, saya ambil daripada corporate slide Mares yang kita present kepada banyak parti lah. Yang ni ada kaitan dengan keahlian dan juga hala tuju Mares dalam nak dapatkan ahli baru dan ni lah. So kita dah habis lah tadi pasal isu cadangan Mares kepada MARL dan juga tentang yuran keahlian kan. Okay, kalau tengok daripada struktur Mares sekarang kita buat lain sikit daripada persatuan-persatuan lain, yang mana kita designkan biro-biro kita kepada 10 biro yang ada, iaitu corporate service, social media publicity, clubhouse, community event, repeaters, MCOM, government agency, special interest activities, advisory, ELMA dan juga training awareness. Saya ingin mengusulkan 2 biro atau portfolio untuk aktiviti Mares ke hadapan lah. Satu, saya ingin cadangkan kita create biro keahlian.
biro keahlian yang mana ia akan fokus tentang dia tentang dapatkan keahlian-keahlian baru daripada amateur radio licensee yang baru, dan juga dia akan follow up on yuran ni lah ya, supaya dia lebih fokus. Dan biro yang satu lagi, saya ingin cadangkan Mares kembangkan adakan biro-biro negeri. Sebab kita tengok di negeri ni selama 20 tahun ni kita aktiviti kita tertumpu di yang baiknya sebab kita ada ramai keahlian. Ya. Jadi mungkin lah saya berpendapat kalau boleh kita kembangkan adakan biro negeri, yang mana di negeri-negeri boleh ada aktiviti khusus yang juga akan membantu kita sekiranya ada disaster dalam negeri tersebut. Yang tu yang saya cadangkan lah kalau boleh. Saya buka pada pendapat masing-masing. Saya sokong yang ni. Saya sokong sebab Mares ni peringkat nasional. Dan semua negeri kebanyakan ada ahli Mares. Dan juga ada associate members yang I think persatuan ada associate members of Mares. Saya sokonglah cadangan Presiden ni, good idea. Saya pun sokong Naik English gitu, ARD sokong sangat-sangat. Okey, itu saja usul saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Syuah. Okey, ini ada usul-usul. Presiden, saya sokong tapi Johor jangan bagi saya Mohon ampun dan maaf. Okey. Okey, ada apa-apa usul lagi yang ingin dibentangkan? Kesian Pak Lah, semuanya dipilih ya. Pala negeri, Pala tak kita ya orang kata kena minta perkenan dia je lah. Pak Lah orang kuat Johor mah. Okey, kalau tak ada kita boleh inilah ke agenda seterusnya. Okey. So kita tutup kalau tak ada usul apa dah. Okey, sekarang Siapa sokong tutup dengan ni? Cadang tokong. Boleh cadang, boleh seorang pencadang untuk sokong usul yang dibentangkan. Whiskey Pop sokong. Okey. Sorry, Whiskey Pop cadang dulu cadang dulu untuk menyokong. Siapa yang sokong cadangan? Fox Delta. Okey, sokong cadangan. Terima kasih. Okey, Saya cadang. Saya sokong Whiskey Pop. Okey. Thank you very much tuan-tuan. Okay, next is actually kita sepatutnya tahun ni kita ada pemilihan. Jadi saya nak brief sikit lah macam mana ni. Menangkan kita sepatutnya ada pemilihan tahun depan. Jadi ahli yang AJK sepatutnya adalah untuk tahun 2020 hingga 2022. Tapi since that kita nak buat tahun ni, so saya mencadangkan kalau jawatan kuasa ni untuk sampai ke 2023 lah untuk selaraskan balik lah. Jadi ada sebarang komen tak untuk yang saya punya recommendation ni? Setuju. Actually saya nak tanya, kalau ikut perlembagaan, you punya jawatan kuasa ni for the period of 2 years kan? 2 years, yes. Sebab dia sampai patutnya 2020. 20 yang last one was 2020 sampai 2022. Tak ada. Yang last one 2018 hingga 2020 Pak Lah. So sedang jadi mandangkan kita tak buat AGM last year, tak dapat buat. Jadi sebab tu kita buat tahun ni 2021. Jadi dia sepatutnya jadi 2021 hingga 2022.
Tapi takkan setahun je. Jadi saya cadangkan 2021 hingga 2023 lah untuk kita maintain 2 tahun tu. Dia kena ikut perlembagaan lah 2 tahun. Betul lah. 2 tahun. Okey, tiba masanya untuk kita bubar Barisan Exco 18 2020. Pertama sekali terima kasih banyak-banyak kepada semua ahli Exco sesi 2018-2020 di atas segala usaha membanting tulang keringat dan tenaga wang ringgit dan masa mengemudi Mares sehingga sekarang. Kesebarang kekurangan tu saya mohon maaf, ianya berpunca tidak lain daripada saya sendiri. Dan segala kejayaan tu adalah hak milik semua ahli Mares. Kami ni sebenarnya dah tepu. So minta cadangkan orang-orang baru lah, ya, orang baru yang boleh membawa Mares ke peringkat yang lebih tinggi. Minta janganlah ada yang barisan Exco yang ada dicadangkan untuk sesi yang akan datang, maka itu tak fair lah kot. Kita pun inginkan muka-muka baru, young blood, supaya Mares dapat memanfaatkan idea-idea baru, aktiviti-aktiviti baru dan hala tuju yang baru Mares. Saya ingin menasihati agar Exco baru jangan lupa genetik Mares, jangan lupa objektif kita, dan saya berharap sangatlah supaya Mares dapat lebih aktif di arena radio communication sewaktu bencana emergency, yang mana platform dia dah cantik lah. NADMA memandang kita, APM memandang kita dan berharap kepada kita, kerajaan Malaysia yang diwakil-walikan kepada NADMA memandang kita, persatuan-persatuan rakan-rakan kita merujuk kepada kita. Jadi saya haraplah Mares akan lebih menyerlah dan efektif kepada semua. Dan kita tak lupa jugalah genetik Mares pun lebih kepada kepakaran dia, teknikal dia, pengetahuan dia. So dapat kita gemblingkan semua ni supaya dia memanfaatkan rakan-rakan kita, memanfaatkan persatuan-persatuan abang adik kita di masa hadapan. Oleh itu Farouk, saya selaku Yang di-Pertua, Presiden dan juga wakil kepada semua penyandang jawatan dan juga Exco Mares dengan ini menamatkan khidmat kami dan menyerahkan jawatan-jawatan ini untuk pemilihan semula kepada ahli-ahli yang dihormati sekalian. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Ashwa. Jadi sebelum kita meneruskan dengan proses pemilihan kita, saya nak brief sikit macam mana kita akan buat pemilihan kita ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam Zoom ni, dia ada satu button poll. Okay, saya belum launchkan lagi. Tapi sebelum kita buat poll ni, kita buka dulu cadangan-cadangan untuk calon-calon jawatan yang ada dalam Mares. Jadi untuk makluman, kita akan ambilkan dulu semua nama-nama calon dan saya akan update dulu pada Zoom punya poll. Dan lepas kita dah ambil semua calon-calon, baru saya saya broadcastkan poll. Bila broadcastkan poll, jadi tuan-tuan boleh gunakan poll tu untuk memilih. Jadi senang untuk kita kita buat pemilihan. So jadi untuk tidak melengahkan masa, jadi kita buka dulu pencalonan untuk calon presiden,
Jadi untuk tuan-tuan yang ingin mencalonkan mana-mana ahli untuk sebagai jawatan presiden, nyatakan call sign dan juga nama calon yang ingin dicalonkan. Jadi kalau boleh kita boleh mulakanlah bagi calon presiden dahulu. Silakan. Saya cadangkan Ashwa sebagai calon presiden. Okey. Balah, tolong Balah, janganlah Balah. Saya baru start kerja baru Balah, pening kepala. Saya kena minta seorang menyokong juga. Saya tak tulis nama sokongan tapi kita record sesi ni, jadi nanti saya akan capture nama. Sokong. Saya sokong. Bagi nama kosan boleh tak kalau untuk sokong tu 9 Whiskey 2 Alpha Romeo November. Okey, alright. Calon seterusnya. Memang Calon seterusnya. Cadangan ditutup. Jangan, tak nak. Tolonglah Balah, bagilah orang lain. Zizul ke. Cadangan ditutup, saya sokong. Mares kena ada orang yang wibawa. You kita tak nak tengok downfall of Mares, please. Okey. Jadi ada dia nak pencen apa? Baru lagi lah. Okey, jadi ada lagi cadangan lain? Naim Situ Alfa Romeo Delta mencadangkan Naim Mike tu Sierra Quebec 5 sebagai presiden, calon presiden. Okay. Saya Naim Whiskey 2 Foxtrot Golf menyokong. Okey, right. Tadi dah tutup dah cadangan. Tak record. Cadangan dah ditutup. Okey. Record. Dah tutup ni. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Tak apalah, kita taklah dua-dua sebagai ni dah buatlah nampak ada kontes sikit. Okey, boleh kita buka untuk calon timbalan presiden, cadangan. Timbalan presiden boleh ke? Siapa dia? Bagi nama dengan kosign. SQL tu boleh lah pergi naik presiden. Timbalan presiden. Okey. SQL, apa-apalah cadangkan. Penyokong. Saya sokong. Abang Hadis sokong. Okey, boleh dapat lagi satu cadangan. Whiskey Fox sokong. Whiskey Fox sokong. Ada Whiskey Fox sokong. Okey, terima. Cadangan ditutup. Okey, ada penyokong? Saya sokong. Alfa Romeo November sokong. Okey, RM sokong. Okey. Calon bendahari? Itu Zulu 5 Hotel. Saya sokong. Yang current bendahari tu ya? Ya, betul. Saya sokong sangat. Cadangan ditutup. Tak kasih can. Saya tak sokong. Laju tu ditutup. You have done a good job. Saya tengok memang you have done a good job on the accounts. Itu saya sokong Pak Lah. Itu saya sokong. Memang kita tak boleh nafikan lah Pak Lah. Itu saya sangat-sangat sokong. Sokong. Memang akaun kita cantik. Cuba rasa memang banyak-banyak persatuan memang saya tengok dia punya akaun yang paling ni lah. Okey, ada cadangan Nasara lain. tak boleh lawan lah weh. Nasara pun tak boleh lawan. Kau pun tak boleh lawan lah, pening pala. Okey. Okey, dan seterusnya calon untuk penolong bendahari. Penolong bendahari bukan pemilihan, lantikan kah? Tak, penolong is pemilihan. Setiausaha dengan penolong lantikan. Saya SQL mencadangkan Faris Foxtrot X-Ray Quebec. Sokong. Whiskey Fox sokong. Ada calon yang lain? Tak ada. Cadangan ditutup. Terima kasih. Okey, seterusnya kita ada 10 jawatan AJK. Jadi kita juga ni buka untuk cadangan 10 jawatan. Setiausaha tak ada? Setiausaha lantikan. Presiden kena lantik setiausaha. Tu confirm lantik BBS tu. Tak larat. Sokong. Okey, lantikan. Ingat dulu pemilihan. Okey. Setiausaha is always lantikan. Okey, yang tu tu satgi lah. Tak apa, setiausaha later lepas dah. Kita perkenal dia balik. Calon AJK boleh saya dapatkan nama?
Okay, saya Nine Whiskey 2 Foxtrot Golf ingin mencalonkan mereka yang berikut. Boy. Tengok dekat ni, dekat chat. Nine Whiskey 2. Oi, dah siap list lah. 5. Nine Whiskey 2. Whiskey Zulu 5. Whiskey Zulu 5. Saudara Prof Zainal Abidin kita. Okay. Lagi. Sokong. Tolong bagi kau sign ni nak record kan kau sign. Foxtrot Delta sokong Whiskey Zulu 5 Okay, next. sebagai calon. Saya ingin AMR berikut. Nine Whiskey 2 AMR Alpha Mike, saudara Amel Lagung kita. Nine Whiskey 2 Whiskey Fox sokong. Okay. Seterusnya. Siapa lagi? Nine Whiskey 2 Alpha Romeo November. Okay. Penyokong. Foxtrot Delta sokong. SQL sokong. Ramailah lagi peserta. Saya bantah. Ramailah ahli-ahli lain ada, takkan tak bercakap kot. Ini je bercakap. Saya tak dapat ni lah bagi time. Nanti kau orang marah nanti. Tak apa. Ini baru pencalonan. Calon. Okey. Jangan angkat tangan tau. Okay. Kita tak angkat tangan, kita select je nanti. Bagi orang lain pula. Berapa orang ni? Pencalonan berapa orang ni? Aku dah calon 3 orang ni. Jawatan ada 10, kita buka dulu pencalonan. Saya set ada 2 grup nanti sebab Zoom punya poll ni satu soalan maksimum 10 jawapan. SQL cadangkan JOQ. Foxtrot Golf sokong. Okay. Seterusnya. Kedua mencadangkan YJL. Yes Warren. Yes Warren. Okay. Ya sokong. Okay. Yeah. Siapa tadi yang sokong tadi? JOQ. JOQ. Okay. Okay, lagi. Calon seterusnya. 2, 4, 5. Nine Whiskey 2 FYB. Okay. Penyokong. Foxtrot Delta sokong. Mana orang lain ni? Asyik-asyik ni je. Tak apa. Saya nak mencadangkan Nine Whiskey 2 FXQ. Faris. FXQ. Faris tadi bukan timbalan berdari ke? Timbalan. Oh, timbalan berdari ke? Tu dah tak payah. Oh, sorry. Dah payah calon dah. Confirm. Sorry. Lagi. Mana ada calon lain dah. Okay, alright. Mencadangkan Hotel X-Ray Oscar. Tadi Pak Hamdan. Right. Penyokong. Foxtrot Golf sokong. Okay. Seterusnya ada lagi, ya kalau ikutkan ada lagi 3. 2, 4, 6, yalah sekarang calon nombor 8. Saya calonkan. FD. Jangan ini. Saya mencalonkan Nine Mike 2 Romeo Julul 5. Okey, penyokong. Okey. Saya mencadangkan Nine Whiskey 2 Foxtrot Delta. Saya sokong. Semua orang sokong. Saya pun sokong. Sebab dia minggu depan nak buat kerja kan. Okay. Yang abang bujang kita, Nine Whiskey 2 BBA. Saya sokong. Saya sokong Alfa Romeo November. Okay, lagi? Saya cadangan ditutup dah 10 orang kan? Dah 10. Belum tutup, bagi Chan dulu. Ada orang lagi nak bersuara? Kita bagi Chan. Boleh cadang last. Saya mencadangkan Mike Cali-Cali. FYB mencadangkan Mike Cali-Cali. Okay, Mike Cali. Okay, alright. Saya mencadangkan Wild Fox. Saya sokong Wild Fox. And okay, Nine Whiskey 2 Wild Fox. Okay. Ya, ada orang dah calon Alfa Romeo Delta ke? Kalau belum saya calonkan. Tak ada, belum. Saya calonkan Alfa Romeo Delta. Alfa Romeo November sokong. Tank tak mau siapa? Tank. Tank hilang dah.
Reju awal-awal dah lari. Hilang boleh dicalon. STT pun lagi. STT tak ada. Time election ni semua lagi. Dia tengah, STT kata tengah vaksin. Oh, Iyalah. Of course. Alright. Ada lagi calon untuk AJK? Charlie Whiskey, saya SQM mencadangkan. Apa ni pencalonan dulu. Okay. Saya calonkan Abacha. Okey, penyokong. Charlie Whiskey siapa sokong Sokong. Foxtrot Delta sokong. Ibis nama itu Alpha Bravo Charlie siapa sokong? Dia tak boleh larinya. Sokong Alfa Romeo November. Okey, alright. Okey. Dia bab sokong orang calonkan orang nombor 1 hari ni. Siap dia. Alright, okey. Siapa ingin mencadangkan bagus supaya tu, tak apalah. Cadangan supaya pencalonan ditutup? Tutup. Anybody? Saya mencadangkan pencalonan ditutup. Okay, Pencalonan ditutup. Pencalonan tu boleh penyokong? FYB sokong. FYB sokong untuk pencalonan. YOQ sokong. YOQ sokong untuk pencalonan ditutup. Okey, jadi kita dah ada ni, get ready semua. So saya dah edit semua, dah masukkan. Jadi ada jawatan yang kalau dia tak ada choice, yang dia tulis choice 2 tu je select je lah sebab kita nak record je dia punya ni. Okay, so saya akan publishkan poll. Kita bagi masa 5 minit untuk buat 3 minit untuk buat polling Farouk? Ya. Tolong list, kalau boleh tolong listkan all the calon dekat dalam chat juga sekali. Okay, alright. Thanks. Okay, macam mana nak list Type je. Okay, give me 1 minute. Take your time. Give me Take your time, no worries. Okay, kejap. Okay. Bendahari. Sementara tu boraklah dulu. Itu ada orang kempen. Dia orang semua tengah tension ni. Macam mana nak berborak? Ni macam ni lah. Aku nak kempen untuk diri aku lah. Tak payah lantik jadi AJK tapi minggu depan aku tetap muncul. Bagi orang lain pula jadi AJK. Jadi undilah orang lain kan. Tapi minggu depan aku tetaplah ada lah. Tak laginya. Undi adalah rahsia. Tapi kita apa yang kita buat ni semua dapat ganjaran. Kat akhirat dapat. Betul. Tak perlu jadi AJK kan, apalah kan. Kita buat je seikhlas kan. Kita bagi orang lain pula menerajui barisan AJK. Banyaklah hang. Woi, FD memang tetap Chief Biro ERT mah. Tak kot. Sebab orang ramai dah kenal lah. Fire Department. Biro ERT marah siapa? Lain wish itu FD. Semua nak kenal, dah tahu. Okay. Satu dunia kenal. FB live kita berapa orang duk tengok? 5 orang. 5 orang Okay. Ready? Yang ni tapi chat ni poll ni saya akan still ada untuk option juga. Just pilih. Presiden Tadi apa ni? Yo. Alamak, dia keluar sebaris. Macam baca encryption. Hex code. Tak apa. Kita jalankan yang poll ni dulu. Kita jalankan poll ni dulu. Launch. Klik launch kan. Ya, aku akan launch launch. Okay, alright. Okay, polling launch. Boleh memilih sekarang kecuali aku tak dapat pilih.
Macam mana nak pilih ni? Macam mana nak pilih? Yang mana ada choice 2 tu ignore lah, pilih lah choice 1. Macam klik tak jadi apa? Tak ada ni, dia keluar apa? So single choice tak ada out. Kena pilih lah. Tak boleh lah. Okay, Jai, okay, hold on. Okay, I will end first. Sebentar. Itu aku yang tak masalah, aku punya problem. Aku dah tik dah. Kita dah tik banyak-banyak hilang pula. Kejap. Hilang. Sorry. Batal tak adil. Batal. Kalau cantiknya ada gambar dia orang, jadi dia orang kenal lah kan. Oh, I see, man. Alah, dia kena tak apa, just proceed je. Call time pun okey. Sekejap. Oh. FD ni siapa? FD lama tak? Macam pernah dengar tapi FD tu tak, dia dah ni bukan ahli kot. Okey, dah relaunch dah. Boleh pilih kot yang bawah tu kot, yang calon AJK tu yang boleh pilih. Yalah. Cuba tengok. Mana yang single choice tu dia tak ada ni kan. Sebab aku tak nampak apa yang you guys nampak tau. Macam mana nak tekan weh? Aku tak boleh nak tekan. Tak, yang kau tengok yang dekat bawah tu, yang bahagian bawah multiple choice tu ada tak? Okay. So nak tekan kat nama ke dekat? Co-host boleh pilih ke co-host? Boleh. Co-host pilih. Oh, co-host ni tak nampak itulah mungkin yang alright. Okay, jap aku remove dulu co-host. Remove aku sama. Remove. Aku nampak. Okay, nampak Macam lah. Dah apa? Squeeze macam tu. Haji Rashid. Pilih berapa orang AJK tadi? AJK 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ambil top 10 je lah. you all kena pilih juga yang presiden timbalan presiden. Kalau tak you tak boleh tamit nanti. You kena pilih daripada atas tu, satu tu kena tik. Kalau tak dia nanti tak boleh tamit. And then 11 orang jawab. And then what happen if orang tik 11? Ni lebih daripada 6. So lebih daripada 10. Apa jadi? Disqualified ke apa? Tak, kita ambil yang top 10 je Palah. Right. Top 10 lepas tu kita tengoklah sebab I'm done. Ini auto klik. Saya nampak dia punya ni sekarang ni. Saya nampak dia punya result sekarang ni. Ada baru 14 orang je baru buat selection. 15. Macam mana nak klik submit? Dia tak muncul submit. Oh. Scroll down. Okay, dah. 16, 17. Can we have ramai-ramai tolong semua yang datang. Lupa nak tanya tadi Asyur. Calon-calon ni semua ada hadir sekali dalam online meeting ni? Ada. Ni semua yang ada dalam ni sekarang ni. Right. Okay, 20 orang telah menjawab. Boleh kita tunggu lagi untuk yang mana belum lagi? 23 orang. Juru audit sekali ke? Oh ya, kita lupa juru audit lah. Apa nanti lepas ni buka lah. Lepas ni kita buat lagi satu.
Yang mana tak terpilih tu jadi juruaudit. Audit bukan pelantikan je? Tak, pemilihan. Okay. Alright. Kalau boleh juruaudit tu yang dekat-dekat dengan setiausaha ya. Siapa-siapa lah setiausaha yang korang nak lantik. Itulah aku cakap, lantik aku jadi juruaudit senang, aku dekat dengan rumah kau Farouk. Yelah tu, dandan lah IT. Betul, rumah aku dekat dengan Mama Farouk. Senang je, dia apa-apa nak audit tu senang je. Dia kalau dekat macam tu jadi penolong setiausaha lagi banyak kerja. Tak ada, penolong setiausaha tak buat apa-apa. Saya sebagai setiausaha, penolong setiausaha tak payah. Betul tak Faris? Apa lagi yang tak submit? 24 daripada 30. Tak tahu lah. Tak nampak siapa yang submit tak submit, tapi baru 24 orang submit daripada 30 orang yang ada sekarang. 31 orang. Sebab saya sebagai host tak dapat nak submit. Okay, can we give ada lagi terbagi lagi 2 minit boleh tak? Minta ni mana yang lain-lain lagi, siapa yang belum lagi belum buat pemilihan boleh tolong. Oh sorry, tertutup. Hello. Okay, 24 orang, ada 6 orang lagi belum buat selection. 25, ada 5 orang lagi. Lama betul dia orang memilih ni. Stop sharing sekejap lah. Anak aku boleh berak pula sebelah aku ni. Faris Berry ke? Tiga orang lagi belum buat pemilihan. 27 orang. Sakit. Siapa tak pilih nama naik dekat komen. Mike. FG Mike. 27 orang, 3 orang lagi. Kita menunggu anda. Jika anda ingin nak buat pemilihan, boleh submit poll. Member aku Alpha Mike Romeo muka risau. Senyum sikit, jangan. Amir. Aku terharulah Amir Ragung kita ni. Dia hari ni dia tak pergi ke tempat dia tu. Apa ni? Batang Kali. Dia duduk rumah nak attend JM. Aku terharu lah. Okey. Syua boleh kita tutup poll? Okey. Saya mencadangkan agar poll ditutup. Sokong. Okey, alright. Poll Delta sokong. Okey, poll ending. Saya nak calculate ni kejap. Alright, poll ending. Sebentar ya, nak kena listkan dulu. Okey. Untuk jawatan lain rasa memandangkan tak ada ni tak ada pemilih tak ada kontes. So FG, Presiden, Timbalan, SQL, Benari, ZLH. Rizak tu tak? Rizak. Boleh tengok. Nampak tak? Nampak ke Rizak? 96%. Nampak. Sebab ada orang pergi select choice number 2 ni, tak tahu siapa. Undi rosak ke ada ke? Cuma sekarang ni yang untuk, okay, jadi FG,
SQL, JLH, Bendahari, FSQ, Timbalan, Bendahari, AJK. Okay, AJK ni kalau kita tengok high ranking top 10. So top 10 number 1 will be FD. AMR, FD mana? AMR dan FD. Okay, AMR and FD dua. Tolong ya, kena tulis ya. Okay. AMR, FD. Okay, next will be RZL. Pasal aku tak nampak apa ni? Aku tak nampak pun. Third BBA. Ini macam mana FG boleh nampak ni? Ini konspirasi. Ni tengok ni lah tengah sharing ni. FG Kapul. Dekat Pol. Whiskey Fox dengan ABC. RZL. Tengok bawah juga second round tu, bawah tu ada yang MCC apa ni? Copy result kat Excel tak boleh tu. Tak, tu aku nak type dulu. Ingat tadi nak type kejap so that aku boleh sort terus. Sebab ni tak boleh copy. Tunggu kejap lah, tak apa bagi tu. Bagi Take your time. Sebab yang ni kan ARN nombor 7. Yuhu, ARN. Sebab takut ada tertinggal ni. Okay, AMR 85. ARN left group. Macam harap. 41. Bentar give me 1 minute. 42, 41. 81, 85. 78. Diorang biasa kalau dah sambut kemenangan ni, diorang Jawatankuasa kena organize celebration party. Kena jemput kita orang semua. Betul, saya setuju. Kita jemput online je lah. Okay, alright. Jemput makan online je. Custom sauce. Bring your own food. BYOF. Dia Berry. Faris Berry. To be fair, kita kan mesyuarat online. You all hantar food online to us pun okay. Grab food ada. Kita orang order, you all bayar je lah. Okay. Here's the result. Okay, stop sharing. Nampak tak? AJK. AMR, FD, RZL, BBA, ARD, ABC, MCC. Betul, 10 orang. Setuju? Ada bantahan? Setuju. Bantahan, betul. Okey, jadi Presiden dengan ini dilantik adalah Naibu Sekutu FG. Dengan ini saya mengumumkan keputusan Presiden Naibu Sekutu FG, Vice Presiden Naibu SQL, Bendahari Naibu Sekutu Zulu 5 Hotel, Penolong Naibu Sekutu Foxtrot Extract Quebec, AJK Naibu Sekutu Alpha Mike Romeo, Naibu Sekutu Foxtrot Delta, Naibu Mike 2 Romeo Zulu 5, Naibu Sekutu Bravo Alpha, Naibu Sekutu Alpha Romeo Delta, Naibu Sekutu Whiskey Fox, Naibu Mike 2 ABC, Naibu Sekutu ARN, Naibu Sekutu Whiskey Zulu 5 dan Naibu Sekutu Mike Charlie. Tahniah. Saya akan menghubungi anda nanti untuk maklumat peribadi bagi submission kepada ROS dalam masa terdekat. Jadi kita serahkan kepada Presiden untuk membuat pemilihan. Sebelum tu kita buat satu lagi poll untuk pencalonan juru audit. Minta kita buka calon juru audit. Kalau ikut ni kita cadangkan JOQ dan FYB sebagai orang kedua top kalau dapat, kalau dibenarkan. Saya sokong. Mati kita.
Nama Sekutu JOQ dan Nama Sekutu Foxtrot Yankee Bravo sebagai juru audit. Sokong. SQL sokong. Okey. Sokongan ditutup. Alright. Dan AJK. Jap. Break. Ya. Okey, ni aku dapat permintaan lah daripada Alfa Romeo November. Macam ni, kalau boleh kita tukar Alfa Romeo November kita letak sebagai auditor dan JOQ letak sebagai AJK, boleh ke? Mohon semua memberi pendapat, saya tak ada masalah. ARN cakap sendiri. Kenapa pakai proxy? ARN kena mohon dia online cakap. Saya memohon apa yang telah ARD mohon. Apa dia tu lah? Cuba ulang dengan terang dan jelas supaya tiada keraguan di masa hadapan. Tukar kepada JOQ. Saya jadi auditor boleh lah, insyaAllah. Okey. Ni, sekejap. Tadi JOQ tu terima tak? JOQ terima ke? JOQ memang AJK sekarang pun. Ni siapa yang minta tukar ni? Cuba on video sikit tengok muka. Saja. Gaduh je. Saya nak gaduh. Boleh bang, tak ada masalah. Okey, alright. Sayanglah Tambi. Terima kasih. Senang. Saya settle lah. Settle. So, line up. Okay, now auditor ni, so minta Presiden mencalonkan setiausaha. Okay, setiausaha saya nak calonkan BBS. Penolong dia, saya nak minta pandangan lah. Sebab saya inginkan pelapis kepada sekretari, sebab sekretari kita ni Ismail Sabri lagi tak busy macam dia kan. Memang. Kalau boleh lah saya nak cadangkan Whiskey Zulu 5 jadi penolong setiausaha. Sokong. Foxtrot Delta sokong. Dan tempat Whiskey Zulu 5 digantikan dengan orang yang seterusnya yang dicalonkan itulah. Siapa dia? Terbuka lah. Bolehlah tengok ni yang listing ada. Yang seterusnya tu cari-cari wang. FYB lah. FYB ni auditor dah. Auditor dah. Cari-cari wang lah tu. Cari-cari wang. YJ. Abang Hassan boleh ke? Kena tanya Abang Hassan. Hassan ada lagi ke? Ada. Nama tak jumpa Pak Hassan. Ada rindu. Dia right aja dia. Alright je. Apa namanya? Okey, saya ada cadangan . Cadangannya FYB jadi AJK, cari-cari wang jadi auditor. Saya bersetuju juga. Aduh, semua setuju. Sebab Pak Hassan dekat dengan aku nak ambil kalau nak ambil signature okey. Pak Hassan kat sebenarnya. Arif pun dekat dengan kau. Sokong dua-dua jadi auditor cantik. Pak Hassan aku tahu senang nak cari daripada dia. Parit. Nampak dia terpaksa lah nampak macam itu. Pak Hassan duduk tak jauh pada saya tahu. Saya boleh cari Pak Hassan anytime. Itulah masalah dia juga. Okey, ini cadangan kita. Sorry. Untuk post SU semua tu is prerogatif Presiden. Ya, betul. Nanti you endorse saja dalam jawatan kuasa, you tak inilah tak perlu bawa dalam mesyuarat agung ni. Just endorse. Tapi untuk makluman, kira-kira itulah indication yang Presiden dah bagi. Jadi kita semua maklum lah. Apa saya CCW 2 kali? Ya. Betul. Ada switch. Boleh ke diterima? Okey, AJK tu berapa orang? 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4. Okey. 10. Alright. Okay. Auditor 2. Nolong, setiausaha, Presiden, Vice, dari maintain lagi lah. Okey, tiada bantahan. Fosrat di atas tak ada bantahan. Okay, jadi tiada Setuju. bantahan. Terima. Okay, jadi dengan ini tamatlah sesi pencalonan dan pemilihan. Jadi saya menjemput Presiden kita, Encik Ashwa, sekali lagi untuk memberikan sepatah dua kata sebagai tanda penghargaan pemilihan. Sepatah dua, jangan lebih. Okay, tutup skrin tu semua. Okay, kasih spotlight tak? Sekejap, siapa raise hand ni? Fazil ada nak tanya soalan ke? Whiskey Fox. Okay, Whiskey Fox, ada tanya apa ke? Dia raise question. Ke dia tertekan? Dia nak tekan thumbs up ke dia nak tekan apa? Okay, tak ada Whiskey Fox, okay Tak ada. Okay, terima kasih kepada rakan-rakan kerana memberi tugasan percayaan yang amanah berat untuk kami teruskan mengemudi Mares. Minta maaf sekali lagi sebab saya ni banyak kekurangan. Kalau ada apa-apa jangan segan silu, sila marahilah saya dan tegurlah saya. Walaupun kita ni atas kesukarelawan kita involve dalam Mares ni, tapi saya harap kita dapat meluangkan masa lah untuk mengemudi dan mentadbir Mares dengan sebaik mungkin. Terima kasih kepada ahli-ahli yang memberi kepercayaan. Sebenarnya kita hanya esko semua, kita hanya mengisi tempat kosong pentadbiran. Hala tuju Mares adalah sebanyak mungkin atas kepada setiap ahli yang ada. Jangan tunggu aktiviti, cadangkan aktiviti dan push kami untuk jayakan dia. Ini adalah mana yang berat, sama berat dengan kerjaya kami, sama berat dengan penglibatan kami dalam NGO atau persatuan ataupun badan-badan lain. Ianya sama berat. Jadi insyaAllah kami akan buat sebaik mungkin. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, tolong tegur kami, tolong bantu kami, tolong support kami untuk menjayakan Mares dalam tahun-tahun yang akan datang. Agenda yang pertama, sila pastikan, termasuk saya sendiri lah, sila pastikan yuran keahlian kita up to date lah. Kalau boleh esko semua bayar yang seumur hidup lah. Bagi Mares ada duit. Saya dah. Okey, nanti BBS akan tolong set untuk meeting yang first lah nanti. Masa yang sesuai. Kita buat online dulu lah, tu quick one. Kita buat online dulu. Cuma nanti saya biro yang tetap sekarang ialah biro FD lah. Dia akan MCOM, dia akan terus mengepalai biro MCOM. Sebab agenda MCOM kita minggu depan weekend kita buat equipment check dan kita kena standby untuk simulation dan juga disaster hujung tahun lah, banjir ni kita kena ready lah ya. Okey, terima kasih. Itu saja. Saya serahkan balik kepada setiausaha kita untuk benda-benda yang seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih Ashwa untuk ucapan tu. I think kini kita dah sampai penghujung mesyuarat.
Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Jadi sebelum saya akan endkan dulu yang live kita di Facebook dan kita akan buka kepada sesi santai lah selepas ni. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi eyeball dalam masa terdekat kalau anda boleh next week. And terima kasih kepada semua lah. So saya akan endkan sesi live kita dekat Facebook dulu.